Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, hari ni saya nak membincangkan praktis satu berkenaan dengan nombor nisbah. Okey, latihan ni saya dah letak dekat pondok jaga dan saya harap awak semua dah ambil lah dan dah buat. So, hari ni saya nak bincang saja. Okey. So, dalam bab nisbah ni kita dah belajar. Okey, bukan kita dah akan belajar, kita dah belajar mengenai integer. Okey, integer ni kita ada integer positif, integer negatif dan sifar. Okey, itu adalah semua yang termasuk dalam kategori integer. So, soalan nombor 1 ni, okey, dalam soalan nombor 1 ni, awak tengok kat sini. Okey, soalan nombor 1. Okey, awak tengok soalan nombor 1 ni. Okey, lengkapkan yang berikut. Okey, jika 200 plus positif 200 mewakili kenaikan gaji. Okey, mewakili kenaikan gaji RM200, maka penurunan gaji RM100 diwakili oleh, kalau dia naik dia positif, kalau dia turun dia negatif. So kat sini keywords dia adalah penurunan penurunan. So kalau penurunan dia negatif. Okey, dia negatif. Sekejap. So dia negatif. So negatif berapa? Negatif 100. Okey, so jawapannya negatif 100. Yang B pula, jika positif 500 mewakili kelahiran 500 ekor anak ayam, maka kematian 700 ekor anak ayam diwakili oleh. Okey, kalau kelahiran dia positif. Okey, positif sini, positif 500. Kalau kematian dia negatif. So kat sini negatif 700. Negatif 700. Okey. Kita pergi soalan ketiga, C. Jika positif 4,000 mewakili keuntungan RM4,000 jualan sebuah kereta terpakai, maka kerugian dia diwakili oleh negatif. Dia rugi negatif lah. So negatif RM1,000. Okey, tu berkenaan dengan tu lah. Okey, tengok ni yang kedua pula, soalan nombor 2. Okey, wakilkan suhu dalam situasi berikut dengan nombor positif atau nombor negatif. Okey, suhu di gurun Sahara pada suatu ketika ialah 35 darjah Celsius di atas 0 darjah Celsius. Okey, dekat gurun kita tahu, dekat gurun dia panas. Lagi satu keyword dia adalah di atas. Di atas maksudnya positif lah. Okey, so positif 35. Okey. Yang B pula, suhu Vostok di Antartika pada waktu malam mencecah 62 darjah Celsius di bawah. Okey, keywords kat sini adalah di bawah. Okey, di bawah 0 darjah Celsius. So kalau di bawah maksudnya negatif. So negatif 62. Okey, tu jawapan dia. Okey, kita pergi soalan yang ketiga pula. Okey, lengkapkan perubahan harga petrol RON 97 dalam rajah berikut. Okey, dengan menggunakan perwakilan nombor. Okey, kalau naik dia naik 15 sen. Maksudnya sini dia keyword dia naik. Kalau naik adalah positif. So positif apa? Positif. Positif. Okey, positif. Saya ambil balik pen saya tadi. Okey, positif. Okey, positif 15. Okey, positif 15 Okey, yang ni turun 3 sen. Kalau turun dia
negatif. So negatif 3. Tu turun. Okey. Yang seterusnya nombor 4. Tandakan right pada nombor positif atau nombor negatif yang betul mewakili jarak lori dan bas dari Plaza Tol. Anggap pergerakan ke timur sebagai positif. Ke timur yang mana? Awak tahu kalau kita punya bearing macam ni Okey, utara, selatan, timur, yang ni barat. Okey, so kalau ke sini, maksudnya kalau ke sini, timur lah, ke timur. Dia positif. So kat sini jarak lori dari Plaza Tol. Jarak lori daripada Plaza Tol. Lori kat sini. Ni lori. Plaza Tol kat mana? Kat sini. So jarak lori dari Plaza Tol adalah dia jarak lori adalah ke kanan ke kanan Plaza Tol. So positif 80. Okey, jarak bas dari Plaza Tol. Jarak bas. Bas yang mana? Ni bas. Ni Plaza Tol. So dia ke kiri kan? So ke kiri. Dia menghala ke sini. Okey, menghala ke situ. So maksudnya dia negatif 25. Okey, seterusnya. Nombor 5. Tandakan right pada perihal integer yang betul. Okey, nombor bulat positif, nombor bulat negatif dan sifar. Okey, yang kedua, nombor bulat positif, nombor bulat negatif kecuali sifar. Okey, apa yang dimaksudkan dengan integer? Integer adalah, ni dia nak perihal ataupun maksud integer lah. Integer ialah nombor bulat positif, nombor bulat negatif termasuk sifar. So ni jawapan dia. Okey, nombor 2 B. 5B 5B. Bulatkan integer-integer dalam senarai nombor yang berikut. Okey, dia suruh awak bulatkan integer. Okey, 1/5 ni integer ke bukan integer? Ni bukan integer sebab dia nombor pecahan. Awak kena ingat nombor integer hanya positif atau nombor bulat yang positif dan nombor bulat yang negatif termasuk sifar. So integer kat sini adalah negatif 4, sifar 7, okey positif 8, negatif 2. Yang lain semua bukan integer sebabnya yang lain yang ni nombor pecahan, yang ni nombor perpuluhan Nombor pecahan dan nombor perpuluhan bukan integer. Okey. Yang keenam wakilkan 3 dan negatif 5 pada garis nombor yang berikut. Okey, 3. Awak tengok kat sini, 3 dan negatif 5 kat sini. So kat mana 3? So sini negatif 2, ni negatif 1, sini sifar lah sini. Okey, sini sifar. So kalau 3, 1, 2, 3. So sini 3. 3. Kalau negatif 5, mesti berada ke kiri sifar, di kiri sifar. So negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 ni negatif 5 kat sini. Okey, negatif 5. So negatif 3 kat sini ni. Ni negatif 3, ni negatif ni 3, ni negatif 5. Okey, 3 ni dia berada di kanan sifar sebab dia adalah nombor positif Nombor negatif di kiri sifar. Okey, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Okey, soalan seterusnya soalan nombor B Okey, padankan yang berikut. Padankan yang berikut dengan salah atau betul. Okey, 3 adalah kurang daripada 8. Betul atau salah? Betul atau salah? Betul kan? So, padankan. Okey, yang kedua, negatif 5 adalah lebih besar daripada negatif 1. Awak kena tahu, ni garis nombor awak. Ni garis nombor awak. So, sini sifar, sini negatif 1, negatif 2. Okey. So, panjangkan lagi lah. Negatif 3.
negatif 4, negatif 5. So kalau kat sini, negatif 5 ialah lebih besar daripada negatif 1. Negatif 1 kat sini ni negatif 1, ni negatif 5. Okey, kalau negatif 1 dengan negatif 5, nombor yang berada di paling kanan, ni kita panggil paling kanan Okey, nombor yang berada pada kanan, dia adalah nombor yang paling besar. So, negatif 1 lebih besar daripada negatif 5. So, pernyataan ni salah. Okey, nombor 3. Negatif 2 adalah lebih besar daripada negatif 5. Negatif 2. Okey, negatif 2 kat sini. Ni negatif 2 Ni negatif 2, negatif 5. So, negatif 2 adalah lebih besar daripada negatif 5. So, betul lah. Sebab dia berada di kanan Okey, last kali. Negatif 1 adalah kurang daripada 3. Okey, negatif 1 adalah kurang daripada 3. Betul ke? Betul. Sebab nombor negatif adalah sentiasa lebih kecil daripada nombor positif. Okey. Dia faham Okey, tu nombor 6. Nombor 7 kita pergi nombor 7. Okey, dia suruh awak wakilkan integer dalam senarai di atas pada garis nombor. Okey, nak senang saja kat sini awak tengok dia punya garis nombor kat sini. Okey, garis nombor kat sini dia punya selang dia adalah naik berapa ni? Kalau kita boleh tengok kat sini dia naik. Okey, kejap Okey, dia naik berapa ni? Dia naik ni. Yang ni. Okey, awak tengok sini. Dia naik berapa ni? Dia naik 3 kan? Okey, setiap tu dia naik 3. So, kalau naik 3 maksudnya sini pun kena naik 3 lah. Dia kena naik seragam. So, 3. So, apa ni? Sini 6. Sini 9. Sini 12. Sini 15. So, sini 15. Sini 0. Sini negatif 3. Sini negatif 6. Negatif 9. Negatif 12. Okey. So, awak dah boleh wakilkan negatif 3 kat situ. Awak kena tengok dia punya beza naik tu berapa. Okey. Awak kena tengok dia punya beza naik tu berapa. So, boleh tahulah dia punya tu berapa. Okey. Okey, tengok ni. Susun integer berikut mengikut tertib menaik. Okey, kalau tertib menaik, awak kena susun daripada yang kecil hinggalah yang besar. So, kat sini yang kecil mana? Yang kecil mestilah nombor negatif Nombor negatif kita ada 1, 2, 3. So, 1, 2, 3, 4, 5. 5 nombor negatif. So, yang mana yang ikut tertib menaik? Kalau nombor negatif ni, antara nombor negatif 1, 2, 3, 4, 5 ni, yang mana paling kecil? Yang paling kecil ialah yang duduk di sebelah kiri sifar. So, yang paling kecil yang ni lah, negatif 10. Okey, yang kedua, lepas negatif 10, negatif 8. Okey, lepas negatif 8, negatif 5. Lepas negatif 5, negatif 3. Okey, lepas negatif 3, negatif 1. Lepas tu, 3. Okey, ni adalah tertib menaik. So, buatlah macam ni. Menaik. Menaik. Okey, ni cara nak susun dia. Okey. Boleh faham Kalau awak tak faham, awak tak nampak dia punya ni, awak kena buat garis nombor. Awak mesti buat garis nombor, barulah awak boleh susun. Kalau awak memang tak boleh tengok imaging macam mana kedudukan dia, kena buat garis nombor. Okey, kita pergi kepada 1.2, operasi asas yang melibatkan aritmetik. Okey, operasi asas ni senang saja. Okey, yang ni dia suruh awak guna garis nombor garis nombor. Dia suruh tengok yang mana padanan yang betul. Padankan yang betul lah. So, kat sini, ni. Negatif 2, kalau dia ke kanan,
dia tambah. Ni maksudnya negatif 2 tambah berapa ni? Awak kena kira senggatan ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tambah 6 sama dengan 4. Okey. Negatif 2 tambah 6 sama dengan 4. Ni. So, jawapan dia mana? Yang ni. Tu. Kalau yang ni awak tak tahu, tak tahu nak kira, awak ambil kalkulator. Okey, kalkulator saya suruh awak beli dah kan. Tekan saja kalkulator. So, ni kalkulator saya. So, negatif 2 tambah dengan 6 dapat 4. So, betul lah 4 kat sini. Ni, nampak? 4. Awak tambah berapa, awak kena kira senggatan dia. So, ni jawapan dia. Okey, nombor B, negatif 5. Negatif 5. Aku dah tengok anak panah Dia bermula daripada 3 lah anak panah dia ke sini. So, 3 awak kena tengok, kira dia punya senggatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 senggatan. So, dia adalah 3 tolak 8. Sama dengan sama dengan negatif 5. Kenapa tolak kat sini? Sebab dia bergerak ke kiri sebanyak 8 kali. So, positif. Ni. Jawapan dia adalah ni. Positif 3 tambah tolak ni maksudnya tolak lah. So, ni jawapan dia. Okey. Untuk operasi aritmetik macam ni, awak kena tahu dia punya, saya dah ajar awak mengenai macam ni. Okey, tambah, jumpa kurungan, tambah nombor positif juga, dia akan jadi positif. Kalau jumpa dia ada negatif, jumpa kurungan, negatif sama negatif, dia akan jadi positif juga. Okey, nombor positif jumpa dengan nombor negatif, okey, dia akan jadi tolak. Okey, tolak nombor positif, dia akan jadi negatif. Yang ni memang awak kena ingat dia punya yang ni kena ingat. So, kalaulah awak jumpa dua tanda macam ni, awak kena jadikan dia satu tanda. Ni. Dua tanda macam ni kena jadikan satu tanda. Dua tanda tak boleh. So, kat sini senang nak ingat tanda yang sama. Ni sama positif dengan positif. Negatif dengan negatif. Kalau tanda sama, dia menghasilkan positif. Tanda yang berlainan, dia menghasilkan negatif. So, kalau kat sini, ni sebenarnya kenapa saya kata 3 tolak 8 sama dengan negatif 5. Kat sini tambah tolak ni. Nampak? Ni tambah tolak ni sebenarnya adalah 3 tolak 8 sama dengan negatif 5. Ni saya kata. Kalau jumpa je tambah tolak ni. Ni tambah tolak jadi tolak. Okey, so ni jawapan dia. Okey, kita pergi soalan C pula. Soalan C negatif 6. Negatif 6 awak tengok dia ke kanan. Ke kanan maksudnya kena tambah. Tambah berapa? Tambah berapa tu awak kena kira senggatan dia. Okey, tengok senggatan dia. Okey, daripada sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, 8 So, negatif 6 tambah 8. So, negatif 6 tambah 8 berapa? Kalau tak tahu, awak tekan kalkulator awak. Okey, negatif 6 tambah 8. So, dapat positif 2. So, sini positif 2. So, mana jawapan dia? Yang ni lah. Negatif 6 tambah 8 positif 2. Ni. Okey, saya dah cakap dengan awak tadi. Saya dah ajar awak kalau jumpa dua tanda, jadikan dia satu tanda. Tambah-tambah jadi tambah. Sebabnya tanda yang sama. So, sebenarnya dia adalah negatif 6 tambah 8 sama dengan 2.
Okey. Positif ni, nombor positif, kita tak letak nombor positif tanda pun tak apa Okey, kalau kita tak letak pun tak apa. Kalau letak pun boleh juga. Okey, kita pergi soalan D. Okey, soalan D ni, awak tengok anak panah dia ke kiri. Okey, kalau ke kiri, dia start dengan negatif 1. So, awak kira dia punya senggatan. 1, 2, 3. So, dia bergerak ke kiri sebanyak 3 kali. So, negatif 1 tolak 3 sama dengan negatif 4. Kalau tak yakin, awak boleh tekan kalkulator awak. So, negatif 1 tolak 3. So, dapatlah negatif 4. So, betul lah kat sini negatif 4. Okey, so betul lah negatif 4. Kat sini ni negatif 4. Okey, ni negatif 4. So, jawapan dia negatif 4 Sorry. Okey, negatif 4. Okey, so mana jawapan dia? Yang ni. Okey, ni. Negatif 4. Saya dah cakap tadi, positif dengan negatif adalah negatif So, maksudnya kat sini negatif 1 tolak 3 sama dengan negatif 4 Sebabnya dua tanda kita akan jadikan satu tanda dengan menggunakan formula ni. Awak kena ingatlah formula ni. Ini formula tambah tolak Formula tambah tolak nombor integer. Okey, mesti ingat. Kalau tak ingat memang masalah. Okey, memang masalah Okey, so kita sambung lagi. Okey, kita sambung lagi. Sekejap. Nombor 10 nombor 10. Ni nombor 10. Okey, nombor 10 ni dia kata cari hasil tolak cari hasil tolak nombor yang berikut dengan menggunakan garis nombor. Okey, nak guna garis nombor. Okey, nak guna garis nombor, awak mesti tahu dia punya ni. Okey, dia punya ni. Saya buang yang ni dulu. Okey, saya delete dulu. Dia mengganggu Okey, so kalau kita nak guna garis nombor, kita kena buat dia punya ni dulu. Kita kena jadikan dia. Okey, kat sini ada dua tanda kan, betul? Kat sini ada dua tanda. Nampak? Okey, dua tanda. Sekejap. Okey, kat sini ada dua tanda. Okey, dua tanda. Nampak? Okey, 3 tolak positif 7. Okey, saya dah cakap tadi kat sini, ni awak mesti ingat formula ni. Okey, kalau tolak tambah jadi positif. Okey, positif jumpa dengan positif, dia akan jadi positif. Negatif jumpa dengan negatif, dia akan jadi negatif. Positif jumpa dengan negatif jadi negatif. Yang ni positif Negatif jumpa dengan positif, dia akan jadi negatif. Okey, yang ni kena ingat. So, kalau sini negatif jumpa dengan positif, so dia akan jadi negatif. So, 3 sebenarnya dia adalah 3 tolak dengan 7. 3 tolak dengan 7. Barulah kita buat dia garis nombor. Okey, nak buat garis nombor. So, kat sini, katalah sini, saya buat 3 lah, senang Sini kata 2. Okey, so sini. Okey, garis nombor dia macam ni. So, kalau negatif 7, 3 tolak 7. So, kita start dengan 3 lah. Kalau tolak dia, gerak ke kiri sebanyak 7 kali. Okey. So, gerak lah. Okey. Ni. Dia gerak ke kiri sebanyak 7 kali. So, gerak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, dia berada kat sini. Sini. So, sini berapa?
Sini berapa? Sini 4, sorry. 4 sini. So, sini negatif 2. Sini 1. Sini kosong. Sini negatif 1. Sini negatif 2. Sini negatif 3. Sini negatif 4. So, jawapan dia adalah negatif 4. Okey, so jawapan dia adalah negatif 4. Itulah garis nombor dia. Janganlah buat comot macam saya ni. Saya hanya nak terangkan kepada awak dapat negatif 4 ni. Okey, nak confirmkan lagi, awak pun ambil lah kalkulator awak. Okey, ambil tu, kira. So, 3 tolak positif 7. Jawapan dia negatif 4. So, betul lah negatif 4. Cuma dalam kalkulator kita boleh buat dua tanda macam ni. Tapi dalam pengiraan kita kena jadikan, kita kena tunjuk cara, kita kena buat dia jadi satu tanda sahaja. Okey, boleh faham? Okey, so kita pergi soalan yang kedua. Soalan kedua. Okey. Sekejap, saya tukar pen saya. Soalan kedua, kita tengok kat sini soalan kedua pula. Soalan kedua Okey, tengok soalan kedua. Okey, negatif 9 tolak positif 6. Okey, awak tengok sini dua tanda kan? Okey. Negatif positif dia akan jadi ni, nampak? Negatif positif. Okey ni, ni negatif positif kat sini. Dia akan jadi negatif. So, maksudnya adalah negatif kat sini. So, maksudnya adalah 9 tolak 6. Tu sebenarnya. Lepas tu kita buatlah dia punya garis nombor dia. 9 tolak 6. Kalau tolak dia ke kiri sebanyak 6 kali. So, buat garis nombor. Okey, katakan sini 9 lah. Dia kena gerak ke kiri sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita buat lebih 1, 7. Okey. Kalau kat sini dia 10 dah kan? Kalau ke kiri dia kurang lah, makin kurang. So 8, sini 8, sini 7, sini 6, sini 5, sini 4, sini 3, sini 2, sini 1. Ni kosong sebenarnya, kosong kat situ. Okey, dia kata 9 tolak 6. So 9 tolak 6 daripada 9 ni lah. Daripada 9 ni. Okey, daripada 9 ni kita pergi tolak 6. Okey, daripada 9 ni So 1 tolak 6 gerak ke kiri sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, dia stop kat sini. So, berapa nilai dia? 3. So, jawapannya adalah 3. Boleh faham? 9 tolak 6 adalah 3. Okey, ni garis nombor dia. Awak kena buat macam ni lah. Okey, kita pergi kepada soalan C pula. Soalan C dia nak awak buat yang ni So, kat sini. Okey, negatif 5 tolak negatif 2. Okey. Kalau tolak, dia akan jadi, saya dah cakap kat awak, daripada dua tanda dia akan jadikan dia satu tanda deh. Okey, so tanda dia adalah positif lah. Sebenarnya dia adalah negatif 5 tambah 2. So, jawapan dia berapa? Ni sebenarnya dia punya ungkapan. Dia punya sebenarnya kita kena jadikan dia satu tanda So, awak buatlah garis nombor awak. Bermula dengan negatif 5. Negatif 5 kena tambah 2. So, katakan kat sini negatif 5. Kena tambah 2, maksudnya kalau tambah dia bergerak ke sebelah kanan sebanyak 2 kali. 2 cukup lah. Buat lebih pun tak apa. Sini, sebelah kiri dia akan jadi negatif 6. Sebelah kanan dia akan jadi kurang negatif 4. Sebelah kanan dia akan jadi lebih besar lah. Negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif
1 yang ni sifar. Okey, negatif 5 dia berada kat sini, negatif 5. Okey, ni negatif 5. So dia tambah 2. Daripada negatif 5 ni dia tambah 2. 1, 2. Dia bergerak ke sebelah kanan sebanyak 2 kali sebab dia tambah. So jawapan dia negatif 3. Okey, negatif 3. Okey, tu soalan yang C. Soalan D pula. Negatif 7 tolak 8. Okey, negatif 7. Negatif 7. Okey, negatif 7. Kalau tolak-tolak jadi apa? Dia sama apa? Sama itu kan? Sama tanda. So, dia akan jadi positif. So, sebenarnya dia adalah negatif 7 tambah 8. Sama dengan. Okey, negatif 7 tambah 8. So, awak buatlah garis nombor awak. Macam ni. Okey, saya clearkan yang ni dulu. Nanti tak nampak Saya clearkan kejap. Okey, saya pun buat punya garis nombor. Okey, saya buat garis nombor saya. So, ni garis nombor saya. Okey, negatif 7 tambah 8. Katakan sini negatif 7 tambah 8. Tambah 8 maksudnya dia bergerak ke sebelah kanan 8 kali. Okey, so buatlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So sini kalau ke kanan nombor dia makin besar, kalau ke kiri makin kecil. So sini negatif 7, sini negatif 8, sini negatif 6, sini negatif 5, sini negatif 4, sini negatif 3, negatif 2, negatif 1, sifar 1. Okey, dia nak negatif 7 tambah 8. So, kita daripada negatif 7 tambah 8 maksudnya bergerak ke kanan 8 kali. Okey, daripada sini. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, jawapan dia 1. Positif 1. Kalau tak percaya, awak tekan kalkulator awak. So, negatif 7 tambah 8 dapatlah positif 1. Betul lah. Kalau tak yakin lagi, awak boleh ambil dia punya equation atau equation pula. Dia punya soalan awal dia. Okey, negatif 7 tolak buka kurungan negatif 8. So, dapat positif 1. Sama juga. Cuma dalam peperiksaan awak kena tunjuk cara jadikan daripada dua sign ni, tanda ni, jadikan dia satu tanda dengan menggunakan formula tambah tolak integer yang ni. Formula ni saya dah cakap dengan awak kena hafal Awak kena hafal. Formula ni adalah formula penting. Okey, formula penting. Okey. So, tu soalan ke-10. Soalan ke-11 Soalan 11, awak tengok kat sini. Padankan hasil darab dengan nilainya. Okey. Okey, untuk darab dengan tambah integer, darab dengan bahagi Okey, darab dan bahagi atau bahagi integer. Pun sama. Dia ada dia punya formula juga. Okey, formula dia macam mana? Kalau positif, positif darab dengan positif, dia akan jadi positif. Kalau negatif darab dengan negatif, dia akan jadi positif. Kalau positif darab dengan negatif, dia akan jadi negatif. Kalau negatif darab dengan positif, dia akan jadi negatif. So, kesimpulan dia kat sini, awak boleh tengok kat sini Kesimpulan dia,
Kalaulah tanda dia sama, so positif dia akan jadi positif. Negatif dia akan jadi positif juga. Sama juga dengan formula tadi, formula tambah dengan tolak tadi. Kalau tanda yang sama, dia akan menghasilkan positif. Sama juga. So kalau kat sini, awak kena tengoklah dia punya ni. Okey, dia punya ni positif 7 darab dengan positif 4. So kalau positif darab dengan positif, dia akan jadi positif lah. 7 darab 4 dapat 28. So positif 28. 9 darab 6. 9 darab 6 adalah 54. So 54. Sini positif darab dengan negatif. Okey, positif darab dengan negatif. Dia akan jadi negatif. So negatif 54. Sini negatif 5. So ni negatif darab dengan negatif. Negatif darab negatif mesti positif. 5 darab 8, 40. So positif 40. Okey. Okey, yang seterusnya D tu. Ni. Yang ni negatif darab dengan positif. Kalau negatif darab dengan positif adalah negatif. So negatif 12 darab dengan 3, 36. Negatif 36. Okey, untuk dia punya untuk darab dengan bahagi, first kali awak kena tentukan tanda dulu. Okey. Ni. Negatif ni maksudnya negatif 12 lah. Negatif 12 darab dengan positif 3. So ni nombor negatif darab dengan nombor positif, dia akan jadi negatif. So negatif lah dulu-dulu ni. So baru kita darabkan angka 12 darab dengan 3, dapatlah 36. Okey, saya rasa setakat tu dulu untuk video kali ni. Okey, saya bincang sampai muka surat 2. Nanti saya akan sambung lagi dengan muka surat yang seterusnya. Okey, terima kasih dan saya harap awak boleh buat pembetulan sendiri sebabnya saya tak jelas lah kalau awak snap kat saya tu memang ada. Baguslah. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hantar kerja-kerja dia, yang snap, yang PM saya tu memang bukti awak memang buat kerja saya. Okey, so yang ni saya nak awak buat check-in sendiri check sendiri dan buat pembetulan sendiri sebab saya dah sediakan video. Kalau tak faham lagi awak boleh PM saya. Okey, itu saja hari ni, nanti kita sambung. Terima kasih.